Dalam tahun 2020, agak-agak mangsa yang report polis bila mereka kena scam, selalunya jarang cerita macam mana kena scam atas sebab apa. Baik, dari dulu sehingga sekarang, modus operandi yang digunakan oleh sindiket kumpulan scammer ini, mereka hanya mengubah alasan dan dakwaan yang digunakan. Lain-lain jalan cerita sama. Modus operandi yang digunakan oleh mereka dari dulu sampai sekarang lebih kurang sama. Kalau dulu-dulu kita kerap terima SMS melalui telefon. Saya bagi contoh. Dulu penipuan mereka berkisar mengenai peraduan Shell, Petronas, pelbagai peraduan lah. Mereka akan SMS mengatakan bahawa pemilik nombor telefon itu memenangi hadiah cabutan bertuah, ataupun pada satu ketika dulu mereka menggunakan peraduan Akademi Fantasia. Zaman dulu Akademi Fantasia ni tengah hot, tengah naik meletup. So mereka menggunakan kehangatan dan kepopuleran Akademi Fantasia untuk memperdaya mangsa mereka dengan mendakwa bahawa mereka memenangi cabutan hadiah daripada Akademi Fantasia. Ketika itu, sindiket ini hanya menggunakan SMS saja. Okay? Dan benda tu dan modus operandi itu berubah mengikut dari masa ke semasa. Untuk makluman anda semua, kumpulan scammer ni, mereka sentiasa mengkaji, mereka sentiasa melihat, mereka sentiasa mengambil tahu isu-isu perkembangan semasa. Apa yang hangat, apa yang tengah top, apa yang tengah meletup sekarang ni. So, mereka kebanyakannya menggunakan dan mengambil kesempatan atas kehangatan isu pada ketika itu. So, sekarang ni, kumpulan scammer ini dengan lebih berani. Mereka menyamar sebagai operator, sebagai telekom, sebagai apa saja agensi penguatkuasa untuk menghubungi mangsa mereka. Mereka akan menyamar sebagai anggota polis, akan menyamar sebagai anggota SPRM, Immigration, Custom, LHDN, Income Tax, AMLA, Bank Negara Malaysia. So, semua penyamaran yang mereka buat ini adalah melibatkan ataupun menyamar sebagai agensi penguatkuasa. Kerana pada mereka, agensi penguatkuasa dapat menakut-nakutkan mangsa dengan pelbagai helah, pelbagai dakwaan-dakwaan palsu. So, dengan adanya dakwaan palsu ini, mereka akan mengambil kesempatan ke atas mangsa mereka yang kurang pengetahuan. Ingat mangsa mereka yang kurang pengetahuan, kurang pendedahan, yang terlepas pandang mengenai isu-isu penipuan yang hangat pada ketika ini, ataupun mungkin boleh dikatakan mangsa-mangsa yang cuai atau kurang bijak. Okay. So, kumpulan ini akan mendakwa bahawa mangsa-mangsa mereka terlibat dalam mana-mana kes ataupun kesalahan jenayah, kesalahan amla, hutang atau sebagainya. Dengan alasan mereka ini terlibat dengan kegiatan-kegiatan ini kononnya, maka mereka datang ini sama ada untuk menyiasat mangsa ataupun untuk menolong mangsa. Dia ada dua. Kalau dia tak boleh memperdaya mangsa dengan mendakwa bahawa mangsa ni disiasat, dia akan menawarkan pertolongan. So, mangsa-mangsa yang rasa takut ni, mangsa-mangsa yang kurang pengetahuan ini akan mengikut setiap kata-kata oleh sindiket ini. Dengan harapan kononnya sindiket ini dapat menolong mereka yang kononnya didakwa ini atas kesalahan-kesalahan ataupun atas siasatan tertentu. That's why saya selalu cakap banyak kali, kita kena sentiasa ambil tahu, atau bagi orang yang dah tahu, you all kena sharekan segala info, knowledge dan pengetahuan mengenai scammer ini kepada mereka-mereka yang memerlukan pengetahuan ini. Kena ingat, anda semua, tak semua yang ada Facebook, tak semua yang ada Instagram, tak semua ada YouTube. Mak kita, bapak kita, tok kita kat kampung, saudara mara kita, diorang semua tak tengok dan tak ada benda ni semua. So, peranan you all ini
yang bijaksana, yang baik hati, yang concern ini, yang bertanggungjawab. Saya suka gunakan perkataan bertanggungjawab sebab tanggungjawab ni bukan tanggungjawab pihak penguasa saja, tapi adalah tanggungjawab anda semua sebagai rakyat Malaysia yang bijak dan yang baik hati ini, yang rakyat Malaysia yang bertanggungjawab ini, untuk sharekan benda ni supaya orang lain tidak menjadi mangsa. So pentingnya anda untuk kongsikan info ni. Ya. So you all ada masa balik kampung, time raya, time kenduri, time tahlil, duduk sembang-sembang mesyuarat tingkap tu kan. Duduk dalam meja bulat tu sambil-sambil you all sembang pasal isu-isu hangat masa ni, isu COVID. You all selit-selitkan sikit. Okey, ni ada kes macam ni, ada isu macam ni, ada scam yang macam ni. So kalau you rasa you penat nak share bercakap tu, you all ada kemudahan YouTube apa semua tu video, sharekan pada diorang. Ni Tok, Mak Tok tengok ni Mak Tok. Ni contoh-contoh ni Mak Tok. Diorang contoh-contoh scammer ni, diorang akan call mangsa. Biasanya orang tua-tua dia mudah takut. Biasanya orang perempuan mudah takut. Orang perempuan naluri dia. Sebagai orang perempuan yang lemah, mereka mudah takut dan juga mereka sangat concern. Apa saya katakan concern ni adalah apabila ada satu isu tu, orang perempuan ni dia bertanggungjawab, dia sentiasa bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan isu tu. That's why mereka ini antara golongan yang mudah terpedaya sebab mereka rasa, oh saya ada hutang, saya kena bayar. Oh saya terlibat siasatan, saya kena cepat-cepat selesaikan. Okay, so itu lebih kurang modus operandi yang digunakan oleh kumpulan sedikit ini untuk memperdaya mangsa mereka. Dulu sampai sekarang dia berubah-ubah mengikut peredaran zaman, berubah-ubah mengikut masa dan waktu serta pengetahuan seluruh rakyat Malaysia pada ketika itu. Anda bijak, anda tidak akan diperdaya. Baik, kita ke soalan seterusnya. Selepas seseorang tu dah membuat report polis, apa tindakan polis dan selalunya macam mana polis keep in touch dengan mangsa sehingga kes selesai? Baik,